Okey, Assalamualaikum semua. Okey, saya tengok dekat media sosial sekarang ni banyak bercakap pasal isu-isu pelakon Insta famous, pelakon yang ada ilmu, pelakon yang tak ada ilmu, kayu, bagus dan bermacam-macam jenis lagi lah pasal pelakon ni. Jadi saya rasa saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bercerita sedikit lah pasal macam mana saya boleh terlibat dalam dunia lakonan sehinggalah sekarang ini. Okey. So, saya tak ada belajar dalam lakonan. Saya tak pergi ke institusi yang menyediakan perkhidmatan untuk mengajar lakonan. Tapi saya berpeluang untuk belajar asas lakonan yang diajar oleh seorang pensyarah daripada UiTM, iaitu Aminah Rafoh. Dan dia jugalah yang bertanggungjawab untuk bagi saya nama saya sekarang ni, Azwan Kombos. Memang nama saya Muhammad Al-Azwan bin Kombos, tapi sebelum ni saya guna stage name saya adalah Al-Azwan. Tapi dia cakap lagi sesuai kalau awak punya nama adalah Azwan Kombos. So ceritanya macam ni. Sebelum ni sebelum saya menjadi seorang pelakon tu, saya ada beberapa kerja lah. Selepas saya datang daripada Sabah ni, saya duduk dekat Semenanjung Malaysia ni selama 6 bulan. Saya kerja adalah, takkan tu pun nak tahu. Tak ada kena-mengena kan dengan kita punya tajuk hari ni. Tapi tak apa, dah 6 bulan bekerja tu, saya macam tiba-tiba ada terasa macam teringin untuk berlakon. Saya pun tak tahu kenapa minat tu tiba-tiba hadir dalam diri saya. So, saya tak tahu macam mana nak cari peluang, macam mana nak melibatkan diri dalam dunia lakonan tu. Jadi saya buka surat khabar, dan dalam surat khabar tu ada macam iklan lah, iklan dalam ruangan nak cari kerja tu, ada iklan mencari bakat dalam lakonan untuk drama dan juga filem. Jadi dekat situ saya dapatkan phone number kat situ. Saya kontak orang yang dalam iklan tersebut, dan bila saya dah pergi dekat tempat tu, tempat itu adalah tempat agensi lakonan. Kira macam sekarang ni, apa yang saya faham dan memang dah tahu sebenarnya, agensi lakonan ni sebenarnya dia supply pelakon-pelakon tambahan, pelakon-pelakon pembantu. Dulu terms dia macam ekstra berdialog, ekstra berkonti ni maksudnya macam bersambung-sambung lah. Ada banyak hari yang kita diperlukan untuk berlakon dalam set tersebut. So, bila dah sampai dekat agensi tersebut, saya diminta untuk casting. Casting yang diorang handle masa tu adalah cuma untuk memperkenalkan diri dan juga ambil gambar close up, middle shot, full shot, macam tu. Jadi saya daripada dulu nak pergi casting ke audition ke apa ke, memang saya akan pakai sesimpel yang mungkin. Biasa saya akan pakai jeans warna biru dan juga baju warna hitam plain. Saya buat macam tu sebab saya tak nak orang tafsir ataupun judge karakter saya melalui pemakaian saya. Jadi saya nak diorang tengok saya sebagai seorang yang macam kosong. Jadi kita tak tahu, bila nampak macam kosong kan, macam mana karakter dia ni, adakah dia seorang yang garang, seorang yang pemalu, tak tahu. Tapi dalam pada masa yang sama, bila kita kena casting untuk scene marah, kita boleh marah, scene sedih, kita boleh sedih, gembira, terkejut dan macam-macam jenis perasaan lagi lah yang mungkin possible untuk kita deliver masa audition tu. So, nak dijadikan cerita lagi, masa saya dekat agensi tu buat pertama kalinya, saya diminta untuk membayar RM50 sebagai yuran pendaftaran. Tapi masa tu saya RM50 pun nak keluarkan pun macam berat sikit lah nak keluarkan, sebab budget tu very tight. Saya hidup dekat KL pun macam seorang-seorang je. Memang ada kawan, tinggal dengan kawan, tapi saya perlukan duit lah. Every month gaji saya, bekerja 2 pekerjaan pun rasanya tak cukup untuk cover kehidupan saya dekat Kuala Lumpur ni. So,
saya deal dengan orang yang dekat agensi tu, saya cakap dengan dia nanti RM50 tu saya akan bayar masa saya dapat job yang pertama lah daripada korang. Dan memang saya dapat job selepas tu dan bayarannya adalah dalam RM60 macam tu lah. Jadi saya tak ambil bayaran daripada agensi tersebut sebab saya tahu saya memang dah hutang diorang dalam RM50. So balance tu RM10 tu sepatutnya diorang bayar lagi lah. Tapi tak apalah, saya halalkan je. So hari pertama saya datang untuk berlakon dekat set drama sebagai pelakon tambahan, saya melakonkan watak sebagai seorang model dan ada dialog. First time dah dapat dialog dah. Dan dialog saya ada 2 patah perkataan, iaitu apa ni? Yes, apa ni? Dekat set tu dia punya hero adalah Pierre Andre dan juga heroin dia masa tu adalah Anita Baharom. Ya. So dia punya scene macam ni, saya dah pakai baju yang cantik, pakai baju model apa semua kan. Saya jalan sampai dekat satu table tu yang ada macam orang lah kat situ. Lepas tu orang tu macam tertumpahkan air dekat baju saya dan saya marah. Saya cakap dialog saya yang saya dah standby tu, dah rehearse banyak-banyak kali tu, apa ni? Tapi saya buat macam ni lah kot. Apa ni? Lebih kurang macam tu lah. Jangan gelak. Itulah pengalaman pertama saya membabitkan diri saya dalam lakonan. Saya masa tu bukannya ada media sosial kan. So kita tak boleh nak mempopularkan diri kita melalui media sosial. Jadi saya guna cara macam tu. Adakah saya masih berada di pihak yang salah kerana saya tidak melalui proses yang betul untuk menjadi seorang pelakon? Saya pun tak tahulah, tapi saya rasa saya dah bekerja keras dah. Dan saya rasa sampai tahap sekarang pun saya belum lagi berada di kemuncak kerjaya saya sebagai seorang pelakon. Walaupun ada lagi pelakon-pelakon yang baru muncul, tiba-tiba diorang sudah berada di kemuncak. Dan saya tengok benda-benda macam tu sebagai satu yang perlu diraikan lah sesama kita. Dan saya rasa kita tidak perlu menyalahkan diri kita disebabkan kita tidak memiliki job tersebut dan ataupun kita tidak dapat populariti seperti yang kita mahukan dalam masa tertentu lah. Tapi apa yang kita boleh buat, kita nak berdiri sebaris dengan pelakon-pelakon baru yang popular melalui media sosial ataupun nama fancy-nya adalah Insta famous. Kita kena sama-sama lah buat apa yang diorang buat tu juga. Kalau orang ataupun stesen TV memang melihat daripada sudut bilangan follower daripada media sosial, kenapa kita tak boleh naikkan follower kita? Kita cuba buat supaya follower kita tinggi, supaya TikTok kita dapat sambutan dekat media sosial. So rasanya itu saya lah. Saya tak salahkan orang lain macam mana cara dia berfikir, macam mana cara dia bertindak, tak apalah. So nak dijadikan cerita lagi, saya betul-betul membuat keputusan untuk berlakon dan juga berhenti kerja masa saya datang audition untuk filem Lu Fikirlah Sendiri The Movie yang masa tu dilakonkan oleh Nabil Ahmad. Masa tu dia baru-baru lagi menang Raja Lawak lah. Itu adalah audition pertama saya yang saya ikut bersama dengan rakan saya. Rakan saya tak dapat, tapi saya dapat dengan satu audition sahaja. Dan saya rasa macam cukup bertuah lah kot. Macam mana saya boleh dapat job ni kan? Saya pun saja je masa tu nak cuba-cuba audition, nak hilangkan perasaan nervous pergi audition tu. Jadi kena buat banyak-banyak kali lah. So itu first step saya bila saya diterima. Sebelum berlakon filem tu kita ada rehearsal, dan dalam rehearsal tu kira macam kelas lakonan sekali lah. Ada Nabil Ahmad, ada Puteri Sarah, ada Umi Nazira dan ada Tayuddin Bakar masa tu saya ingat.
Tapi top of the class masa tu is Umi Nazira lah. Dia dapat recognition tu lah. Bagus lah untuk dia. Saya biasa je. So itu adalah job pertama saya. Dan bila saya dapat bayaran sekian-sekian, berlakon sikit je dalam masa 5 hari macam tu je, saya dapat bayaran yang boleh dikatakan banyak lah masa tu. Dan saya buat keputusan untuk berhenti kerja. So bila saya fikir-fikir sekarang, saya rasa keputusan tu adalah satu keputusan yang salah. Sepatutnya saya bekerja dulu, jangan berhenti dulu sampailah filem saya tu keluar. Sebab sebelum filem tu keluar, orang tak kenal saya lagi dan saya memang terkapai-kapai lah untuk mencari job dalam drama dan juga filem. Tapi mostly memang job-job untuk pelakon tambahan, pelakon pembantu. Tapi masa tu saya ni dalam kategori pelakon-pelakon tambahan yang agak terkenal jugalah di kalangan pelakon-pelakon tambahan tu. Sebab saya dah berlakon filem, saya selalu dapat watak-watak yang ada dialog macam tu kan. Tak tahulah, kalau nak fikir balik pengalaman saya daripada kecil, memang saya selalu berlakon dekat pementasan sekolah, dekat teater-teater apa semua. Dan mostly apa yang saya lakonkan dekat sekolah-sekolah dulu, kebanyakannya kita orang menang lah dalam grup tu kan. Tapi tak tahulah pula, saya tak pernah terfikir pun saya nak jadi pelakon. Ataupun ini semua adalah takdir yang memang dah tertulis sebenarnya. Tu salah satu lagi, siapalah kita untuk menyalahkan takdir atas apa yang terjadi pada diri kita kan. Tu je lah. Lepas tu sampailah sekarang saya teruskan berlakon. Dan saya pun sama juga macam pelakon-pelakon lain, masih struggle. Kalau nak dibandingkan dengan pelakon-pelakon yang mempunyai nama yang besar, keluar daripada reality show, ada competition apa-apa ke. Tapi tak apalah, rezeki masing-masing kan. Sama juga dengan kubur kita, kubur asing-asing. Tu je lah apa yang saya nak cakap, macam mana saya mula-mula berlakon dulu. Semoga pengalaman yang saya cuba kongsikan kepada anda semua ni dapat memberi manfaat lah kepada korang semua yang cuba-cuba ingin jadi pelakon. Kalau nak berlakon ni memang tak boleh give up lah. Dan berlakon merupakan satu pekerjaan yang paling susah bagi saya. Sebab tak mudah ya untuk kita deliver karakter dalam masa satu hari. Contoh satu hari kita buat 20-30 scene, ada bermacam-macam jenis perasaan dalam satu hari itu yang kita kena carry dan juga deliver. Dan tak mudah untuk kita mengawal emosi dan juga mental kita sebagai seorang pelakon ni. Sebab beban dia tu sebenarnya amat berat kalau nak difikir dari segi mental dan juga emosi. So harapan saya juga sebagai seorang pelakon supaya setiap kerja saya dihargai. Walaupun kadang-kadang lakonan kita bukannya bagus sangat, ataupun cerita, skrip tu tak bagus sangat. Sebagai rakyat Malaysia contohnya, kita kenalah support kita punya local industry kan. Janganlah tengok cetak rompak. Supaya kita sentiasa next level lah. Kita punya industri ni sentiasa naik dan berkembang lah. Sampailah satu tahap nanti mungkin semua pelakon pun boleh dapat royalty. Bila dah ada royalty, kita tak perlulah berlakon macam sekarang ni back to back banyak kena berlakon. Sebab royalty tak ada kan. Kalau nak dibandingkan dengan penyanyi dekat Malaysia ni, Malaysia ada royalty. Macam Indonesia, pelakon ada royalty. Hollywood tak payah cerita lah, royalty pun dah berjuta dah kan. Korea lagi lah. Itu je lah. Saya pun harap satu hari nanti kita punya industri lakonan, drama dan filem dalam Malaysia ni akan maju, akan lebih sistematik, akan mendapat support daripada kerajaan kita, akan mendapat support daripada anda semua. Dan itu saja buat masa ini. Nanti saya akan update apa-apa lagi lah yang berkenaan dengan lakonan ke, atau ada siapa-siapa nak tanya apa-apa tips ke untuk berlakon ke, macam mana nak menceburkan diri ke. Sekarang ni senang sebenarnya. Okay, so terima kasih sebab menonton. Dan jangan lupa subscribe. Thank you. Jangan lupa like. Kalau boleh nak komen, komenlah apa-apa. Lepas tu yang lonceng kat bawah ni, kalau nak tekan pun tekanlah. Alright, terima kasih.
Bye-bye.